Okey. Jadi nanti saya akan upload nota menggunakan Otter, dashboard Otter. Nanti kamu boleh refer lah. Buat masa sekarang ni, saya akan share screen. Okey. Boleh nampak ya? Nampak doktor. Okey, ini ialah lecture plan kita. Saya belum update lagi, ini daripada semester lepas lah. Semester lepas. Tapi sepatutnya lebih kurang sama lah. Kita akan menggunakan lecture plan yang lebih kurang sama. Basically kita ada assignment, quiz, test. Test kita akan adakan satu sahaja test. Satu test sahaja. Right. Dan final exam. Okay. So sebenarnya high voltage engineering ni bagi saya subjek yang menarik lah. Subjek yang sangat menarik. Sebab kita nampak dia punya application. Okay, nanti di hujung mungkin di minggu ke-7, 8 dan seterusnya kita akan nampak application. Application high voltage engineering ni. Permulaan ni kita akan belajar teori. Okay, biasalah kita kena ada introduction, teori, breakdown. Apa itu breakdown? Okay, breakdown, perkataan breakdown ni mungkin perkataan yang paling banyak kita sebutlah dalam kursus ni. Okay, bukan breakdown emosi breakdown. Ini breakdown voltage. Okay, insulation breakdown disebabkan high voltage. Alright. Jadi dekat sini kita go through dulu dia punya course outline dia atau course content dia. Kita ada 6 chapter. Alright. First ialah introduction, okay, basic dia. Introduction. Kemudian kita akan tengok breakdown. Okay. So breakdown ni penting. Kamu kena faham dia punya konsep breakdown tu. Dan breakdown ni dia berlaku di insulation material. Okay. Dielectric lah. Ataupun dalam bahasa Melayu dia penebat. Okay. Breakdown. Apa bahasa Melayu breakdown tapi breakdown dalam penebat lah atau insulation atau dielectric. Okay. So dielectric ni kita akan cover dalam 3 bentuk iaitu gas, liquid dan solid. Kenapa kita belajar 3 jenis ni? Sebab gas, di mana kita guna gas sebagai penebat. Contoh dalam air circuit breaker. Okay. Air circuit breaker, kalau kita pernah masuk makmal electric industry, makmal electric industry dia pakai ACB ke VCB saya pun tak ingat. Jadi kita ada circuit breaker, contoh saya rasa contoh paling mudah circuit breaker dekat rumah kita lah. Distribution board kita tu, circuit breaker bila kita off kan, bila kita off nak buat apa kerja-kerja pendawaian kat rumah tu, kita off kan kita punya circuit breaker, jadi dia ada kontak lah. Kita bila buka, arus tak boleh mengalir. Arus tak boleh mengalir, jadi selamatlah untuk kita buat kerja-kerja pendawaian. Jadi bila kita buka tu, tengah-tengah tu ialah udara lah, gas. Gas lah yang jadi penebat supaya arus tak boleh mengalir. Okay, arus tak boleh mengalir antara 2 konduktor ni. Itu gas. Kemudian kita tengok liquid pula. Okay, liquid. Liquid sebagai contoh yang digunakan dalam transformer lah. Transformer kita gunakan minyak untuk penebat supaya winding dalam transformer tu dia tak boleh mengalirkan arus elektrik ke transformer punya tank. Kan? Tank tu, tangki minyak, tangki transformer tu, body dia tu, tu grounded. Kita kalau pergi tu kita boleh pegang. Tapi untuk keselamatan kita kena minyak lah. Minyak tu sebagai insulation dia lah.
Bagi contoh. Dan circuit breaker ada juga oil, guna minyak, oil circuit breaker. Tapi saya rasa jarang dah digunakan sekarang lah. Minyak sebagai penebat di dalam circuit breaker. Sebab minyak ni masalahnya dia boleh leaking. Okay. Kemudian solid. Solid sebagai penebat yang contoh kita boleh ambil ialah dalam apa nama, underground cable lah. Okay, underground cable. Kabel tu penebat dia yang di kat luar tu lah, crosslink polyethylene XLPE tu. Right, tak apa. Itu saya cerita je sekejap, nanti mungkin ada gambar kemudian kita akan tunjuk lah. So basically benda ni kalau kita belajar nanti akan datang kita bila kita dah kerja kita akan nampak application dia. Okay. So itu chapter 2. Kemudian kita pergi chapter 3. Generation of high voltage. Macam mana kita nak hasil atau nak createkan high voltage ni. High voltage ada 3. AC, DC dan impulse. Okay. Kalau AC macam ni lah. Right. DC macam ni lah. Impulse ni ialah dia naik, turun dan impulse. Okay. Kemudian kita pergi ke high voltage measurement. Macam mana kita nak measure AC, high voltage AC. Kita nak measure high voltage DC. Kita nak measure transient impulse. Okay. Method kita nak measure apa nama 3 jenis high voltage waveform ni. Right. Kemudian kita pergi ke chapter 4, chapter 5, diagnostic testing in high voltage. Okay. So ini basically bidang saya lah. Kalau saya buat research, kalau saya buat consultation dekat luar, ini yang bidang saya lah, diagnostic testing in high voltages. Right. Basically dia lebih kurang macam macam tadi saya sebutkan, kita ada high voltage equipment. Kita transformer, kabel, switch gear, rotating machine pun ada. Jadi equipment ni harga dia sangat mahal dan kita expect dia boleh tahan lebih 20 tahun. Jadi untuk kita evaluate atau assess condition equipment tu, kita kena perform high voltage testing. Alright, supaya kita tengok dia boleh tahan tak dengan high voltage tu. Dan high voltage tu bila kita apply, apa dia punya resistance dia, sebagai contoh resistance. Kalau resistance dia tinggi, maknanya dia punya masih boleh tahan lah. Okey, contohlah macam itulah. Okey. Kemudian last kali insulation coordination in electrical power system. Okey. So ini kalau kita tengok dekat sini, insulation coordination. Macam mana kita nak coordinate protection di dalam untuk macam nak cakap macam mana kita nak coordinate kita punya sistem supaya dia sesuai dengan sistem high voltage tu. Right? Sebagai contoh, macam mana kita nak pilih surge arrestor, rating surge arrestor yang sesuai untuk letak dekat transformer ni. Macam mana kita nak tentukan distance yang sesuai atau ketinggian sesuai untuk transmission line tu. Sebagai itulah. So kita nak kena coordinate insulation yang sesuai lah basically. Dan hujung sekali kita akan belajar sedikit lightning protection, dan electrical clearances. Alright. Okay, so bagi saya topik yang penting ialah yang ini. Okay, of course introduction kamu kena belajar lah, kamu kena faham. Kemudian breakdown ni kamu kena faham sebab bila kamu kerja nanti kamu akan guna benda ni. Kamu kena faham background dia tu, apa breakdown tu. Apa yang dimasukkan dengan background. Generation ni dia penting untuk certain application saja bila kamu kerja di makmal,
Kalau kamu kerja nanti pergi untuk kilang untuk buat inspection atau factory acceptance test kan. Bagi contoh kamu kerja di industri. Okay, kilang kamu beli kabel yang baru atau beli transformer atau beli switch gear kan. Nanti kamu sebagai wakil syarikat kamu kena pergi dekat kilang dan kilang yang hasilkan contoh switch gear tu atau transformer tu atau circuit breaker tu dia akan buat testing untuk buktikan barang baru yang dia hasilkan ni uh, bagus, tak rosak. Jadi kamu sebagai wakil syarikat tu pergi witness kalau kalau dia akan generatekan high voltage. Jadi barang tak rosak, so bagus, kita boleh bawa balik ke kilang kita untuk pasang. Itulah generation of voltage tu kena faham lah. Kemudian measurement dah generate, kita kena tahu cara measurement. Dan ini akan pakai di industri dan ini akan pakai di industri. Sama ada kamu kerja di oil and gas, kamu kerja di TNB, uh, atau kamu kerja di kilang kimikal, semua pakailah as long as ada 11 kV ke atas, 11 kV, 33 kV, 132 dan sebagainya. Semua ni kena ada lah. Alright? Okay. So, nanti saya akan cuba sharekan material yang berkaitan. Tak semua yang saya ada. Tapi kalau ada yang menarik, saya akan cuba sharekan di author lah. Okay? Alright, kita pergi ke chapter pertama. Mungkin chapter pertama ni saya tak perlu go through terlampau detail lah. Tengok sepatutnya ni 1 minggu sahaja. Okay, 3 jam lah. 3 jam kita sepatutnya dah cover dah ni. Alright. Introduction to high voltage engineering. Ini content dia. Apa itu high voltage dan sebagainya. Alright, kita go through. Apa itu high voltage? Kita tengok kat sini. Based on IEC standard, the term high voltage can be defined as any work or test conducted at a high voltage level or voltage level at or greater than 1000 volt, 1 kV. Okay, 1 kV AC. 1 kV AC dan ke atas kita dah declare sebagai high voltage. Okay, kita akan declare sebagai high voltage. Um, Alright, so dekat rumah kita tu bukan high voltage lagi lah. Rumah kita 230. Dan kalau rumah yang besar 3 phase masih 415. Alright. Tapi 1 kV saja yang kita 1 kV dan ke atas yang kita akan declare atau define as high voltage. Dan kat sini kita kena take note IEC standard. Okay. IEC standard, bila kamu kerja nanti kamu akan selalu jumpa ni. Okay, International Electrotechnical Commission. Okay. IEC standard ni ialah base dekat Europe, dekat Perancis kalau tak silap. Biasa dokumen dia akan ada bahasa Inggeris dengan bahasa Perancis, dokumen dia. Jadi British standard dia akan refer IEC standard. Dan Malaysia standard dia akan refer British standard. So maknanya kalau kita kerja kat JKR, kita kerja kat TNB, kita kerja dekat mana-mana kilang lah kat Malaysia ni. Bila kita refer standard, tak semestinya kilang. Kita kerja dekat consultant atau kerja dekat property developer pun akan rujuk as long as electrical, kan bidang kita electrical, as long as electrical, kita akan refer Malaysia standard di Malaysia. Kemudian Malaysia standard tu basically dia punya asal usul dia dah IEC lah. IEC standard. Okay.
Saya cuba buka satu contoh lah untuk kamu faham apa itu IC standard. IC standard salah satu ialah okey ini. IEC standard 60076-18. Dia ada banyak kod lah. 60034, 60076, apa lagi ada? 60270, 60599, banyak kod lah basically. Contoh 60076 ni ialah untuk transformer. 18 ni ialah inilah measurement of frequency response. Ini bahasa Inggeris, ini bahasa Perancis dia. Ini mana saya dapat ni? Oh ni waktu saya belajar lah. Saya dapat ni tahun 2013 saya download. Kita tengok sini. Nampak? Ni bahasa. Ni bahasa. Ni yang start bahasa Perancis lah. Tak faham lah kan? Dia memang macam tu lah dekat IEC standard ni. Dekat Europe lah. Right? So dekat sini, apa yang dimaksudkan ialah standard ni, dia keluarkan dokumen international standard di mana siapa yang refer IEC boleh gunakan kaedah yang direkomend. Okay, dekat sini macam macam mana nak bagi contoh yang mudah yang lain. Dia buat garis panduan lah basically. Buat garis panduan. Dia keluarkan garis panduan. Kalau nak buat measurement. Tu. Ni kalau kita nak buat measurement dekat transformer. Ni mesti sambung sini. Ini masih sambung sini. Ini sambung sini. Ini mesti 50 ohm. Ini 50 ohm. Macam tu. Itu dia punya garis panduan. Okay. Kemudian inilah measurement pertama mesti sambung neutral, mesti sambung terminal 1. Lepas tu tap changer tu letak dekat maksimum. Itulah dia punya garis panduan, standard measurement. Garis panduan yang dia sediakan untuk kita rujuk, untuk kita refer. Alright. Kenapa perlu ada IEC standard ni? Kenapa perlu ada standard ni? Sebab nanti kamu kerja, bila kamu kerja, kamu kena refer standard. Kalau kamu tak refer standard, kamu buat measurement sesuka hati kamu buat tak ikut standard, nanti klien akan tanya balik, kamu buat ni kamu refer mana? Kalau tak refer standard, dia akan cakap kamu salah. Right, simple macam tu je. Mana kalau kita refer garis panduan, kan, klien cakap tak betul ke apa ke, cakap, kamu tak boleh nak salahkan kita dah refer standard. Macam tu lah. So dia tak boleh nak cakap apa-apa lah sebab kita dah buat as per standard. Dan standard tu sendiri dibangunkan oleh orang-orang expert lah dalam bidang dia. Dan dia dah meeting berapa kali, dia dah discuss berapa kali apa yang nak dimasukkan, apa yang terbaik dan sebagainya lah. Right? So keyword dia lah IC standard, nanti kamu kerja nanti banyaklah kamu jumpa benda ni. Right, elements of high voltage encompass involvement in various element fields of engineering and science studies. Okay. So high voltage ni bukan sahaja engineering, dia kamu kena belajar juga sains. Okay, fizik semua terlibat dalam bidang high voltage ni. Okay. Sebab bila contoh kamu nak faham breakdown dalam gas. Okay. Electrical breakdown di dalam gas, dalam udara. Kamu kena faham dari sudut sains dia. Macam mana different temperature, different atmosphere pressure, dia akan effect breakdown voltage dia. Okay. Composition of minyak dengan thermal atau temperature, dia akan menghasilkan gas-gas yang berlainan. So benda tu kamu kena faham juga sains dia. Dia bukan sahaja engineering, dia juga terlibat dengan sains. Okay. Okay, element and transmission, circuit analysis, measurement technique,
transient recording tadi, nak record impulse tadi, nak test material, physics and chemical phenomenon. Tadi tu insulating material kan, gas, minyak tu macam mana dia punya interaksi dia lah. Okay. History of high voltage engineering. Sini cakap apa? Cakap start dengan induction coil constructed in 1836 by Nicholas Callan. Boleh. So maknanya tahun 1836 kan, kita dah ada induction coil yang boleh hasilkan 100 kV. Right? 100 kV. Contoh lagi UK. Dekat UK tahun 1920-an. Okay, boleh bayang tak 1920-an? 100 tahun yang lepas. 100 tahun yang lepas dekat UK dah ada 132 kV AC system. Kan? So dah lama lah high voltage ni. Dan sebenarnya dia punya teknologi dia semakin improve lah. Kita boleh tengok nanti. Right. So basically 100 kV, 200 kV benda ni kita dah capai lama lah. Kat Malaysia masih lagi 500. Bukan sebab Malaysia tak nak pergi 1000. Macam contoh kat sini, higher voltage were introduced overseas. 750 kV tahun 1960-an. 1100 kV 1970-an. Ya, dekat Malaysia masih 500 kV. Okay, Malaysia masih 500 kV. Sebab Malaysia ni negara dia masih kecil lah considered dengan negara lain compared to US atau China. China tu bila negara yang besar-besar ni dia nak hantar electrical tu kan, dia nak transmit electricity tu over long distance, dia perlukan voltage yang tinggi lah basically. Right? Dan Malaysia ni 500 kV ni dah kira cukup lah. Right? Okay, problems in high voltage engineering. Capacitor equipment at high voltage we used before. Their insulation coordination properties may be underrated. Okay. In which prone to fail due to lightning strike, switching power frequency, voltage occurrence, overcurrent. Alright. Maknanya kalau sini dia cakap kalau kita punya insulation coordination tu tak betul kita design, okay, ketebalan insulation tu terlampau nipis, tak cukup tebal, kan sebagainya, dia akan menyebabkan breakdown lah. Dan breakdown tu berlaku sebabkan lightning strike, switching, power frequency over voltages, apa ni kita akan tengok kemudian. Some equipment were made overrated in protection in which affecting the cost. So maknanya kalau kita overrated, over design, insulation tu terlampau tebal, bagus, dia tak akan berlaku breakdown, tetapi masalah dia cost lah, itu saja, kan? Alright. Some of equipments were built from less good electrical withstand materials and aging in shorter period due to various breakdown mechanism. Right, so material kalau tak cukup bagus, dia punya dielectric material kalau tak cukup bagus, dia akan breakdown juga. So ini adalah problems in high voltage. Okay, masalah-masalah yang berlaku. Kita nak cuba elakkan breakdown lah basically. Kita nak elakkan breakdown tu berlaku. First install was prone to fail due to lightning impulse activity. Right? Ini macam overhead line lah. Overhead line, transmission line kat luar tu, dia sebab dia transmission line tu kita letak dekat tempat yang tinggi kan. Jadi bila tinggi, lightning strike boleh berlaku lah. Alright. The challenge due to rapid development area, increasing of power demand,
natural disasters, climate change, motivating the researchers and scientists in developing compact equipment. Right? Okay. Yeah. Um, Revision from electrical power system studies. Okay, kita ada generation, pergi transmission line, distribution. So semua ni ada high voltage equipment. Ada high voltage equipment dekat generation station. Contoh, dekat generation station kita ada generator atau alternator. Alternator tu 11 kV contoh, atau 33 kV. Biasa 11 kV lah. Jadi bila 11 kV, itu dah kira high voltage. Right. Kemudian kita ada step up transformers. Itu transformer, high voltage equipment juga. Dan kita ada kabel atau transmission line yang sambung daripada sini. Contoh 11 kV, 11 kV pergi ke 33 kan. Lepas tu ada kabel. Lepas tu turun balik ke 11 kV. Semua ni ada as long as dia punya rating dia atas 1 kV, equipment dia semua equipment high voltage equipment. Alright? Alright. Ini adalah system levels of high voltage. Okay. First low voltage. Sampai sini. Ni salah ni. Ni je lah. Ini je lah low voltage. Okay. Medium voltage. Medium voltage. Sampai 66 Okay. High voltage. Ini. Extra high voltage. Ultra high voltage. Tak apalah. Ini sebenarnya kita boleh refer dekat standard lah. Macam mana dia punya kategori dia. Normal flow of high voltages. Okay. Power station generate high voltage AC, transfer to the power transformer. Kemudian step up to even higher level by the transformer to the transmission line. Kemudian the transmission line transmit to the main substation via overhead line ataupun underground cable. Kemudian kat ujung tu step down by transformer and then transmitted to the distribution substation to the step down kan voltage dia. Kemudian lagi step down untuk sampai ke consumer. Alright, tak apalah. Tu semua dah faham dah. Um, Mana yang penting eh? Okay setakat ni faham Rasa basic je. Okay lah, tak banyak lagi. Kita go through one by one lah. Abnormal flow of high voltages. Okay. Abnormal flow. Ini yang akan menghasilkan masalah lah. Right. Bila lightning strike on the overhead transmission line, the strike on the shield wire would transmit the induced voltage to the ground. Ini sebenarnya kalau tak ada gambar payah juga ni. Sekejap Cuba cari kalau ada gambar. Terus.
Tak gambar. Set. Oh, kejap. Session ni je. Then window. Okay. Alright. Okay. So kat sini, cakap sini, lightning strike on the overhead transmission line. The strike on the shield wire would transmit the induced voltage to the ground. Then the strikes on the lines would cause dual travelling wave in which the surge will travel to the generator and to the dispersion side. Ini yang ni lah. Kat sini. Bila lightning strike dekat overhead line ni, dia boleh hasil dia punya voltage tu dia akan travel pergi kiri pergi kanan. Okey. Kalau belakang ni mungkin generator. Ke depan ni mungkin ke consumer. Alright, itu yang dimaksudkan dengan ni. Kalau lightning strike on the overhead transmission line, ini overhead transmission line lah. Okay, betul. Strike on the line. Mana yang the strike to the transmission line much worse for the LV system. Voltage will cause damage to the transmission component. Right. So maknanya kalau the strike dekat dengan consumer lagi teruk lah. Sebab consumer tu dia punya voltage level dia rendah kan. Sebab 1 kV apa? Yang dekat dengan consumer tu 11 kV 415. Jadi lightning strike tu kalau besar dia tak boleh nak tahan lah. LV system much worse for the LV system. Voltage induced will cause damage to the spring component transform fuse consumer appliances. Therefore, protection such as surge arrestor and fuses is required. Jadi sebab tu um, consumer appliance kita, consumer appliances, contoh yang sensitif kat rumah tu, komputer, TV lah biasanya, TV biasanya, kita digalakkan pakai surge arrestor. Okay, galakkan pakai surge arrestor supaya dia boleh arrest atau tahan surge yang datang daripada transmission line tu, daripada lightning strike tu. Okay, contoh surge arrestor yang dekat rumah kita boleh pakai ialah, ataupun dia term lain ialah surge protector, surge arrestor. Ni dekat kedai banyak lah jual dia. Tu. Kopi. Saya letak sini. Ni contoh ni saya bukan nak promote apalah, ini contoh je lah. Okay. Surge protector. Surge protector. Ini dia lah.
Ini dia. Okay. Dia akan pergi travel kan. Ini search ni dia akan travel. Travel ke depan, travel ke belakang. Dia macam gelombang lah. Bila kamu campak batu dalam air, dia akan pergi ke mana-mana. Okay, dia akan travel. Jadi, dia akan travel pergi ke rumah, rumah. Jadi, kalau kita ada ni sebagai contoh, dia akan protect kita punya TV lah. TV, komputer, PS5 ke, PS4 ke. Right? Search arrestor yang lain saya letak. Sekejap Dia ni cakap-cakap tapi kalau tak letak gambar tak boleh faham student ni. Saya copy je gambar-gambar ni. Ni contoh search arrestor. Alright, dekat sini yang kamu boleh nampak ialah sini ialah transformer. Mana? Ini transformer. Ini transformer. Ini transformer. Okey. Transformer. Dan dekat transformer tu kita letak search arrestor. Okey. Ini adalah kabel daripada overhead line. Ini overhead line. Pergi ke transformer. Nak step up ke, nak step down ke. Kan? Tapi sebelum masuk ke transformer tu, pergi ke winding, kita akan letak search arrestor. Yang ini. Search arrestor. Ini bentuk dia lah. Okay. Apa tujuan search arrestor dia? Bila ada search macam ni, search ni travel, dia akan salurkan. Okay, salurkan search tadi tu pergi ke ground. Ni sambung ke ground lah ni. Ni bawah ni pergi ke ground lah. Okay. Dia tak salurkan pergi ke ground. Jadi bila masuk ke transformer ni dia punya apa nama voltage tu dah berkurang lah. Jadi dia tak akan merosakkan lah winding tu. Okay. So transformer pun ada surge arrestor untuk tahan. Untuk protect lah. Right. Ni surge arrestor atau surge protector untuk rumah kita. Untuk TV dan sebagainya. Okay. Abnormal flow of high voltages. Okay. Tadi tu kita bincang pasal lightning strike. Okay. Lightning strike. Next ialah switching. Okay, abnormal flow of high voltage because of lightning strike itu satu. Yang kedua ialah because of switching. Okay, apa yang dimaksudkan switching? Kat sini improper line isolation by switches or circuit breakers would generate switching over voltages. Okay, mana dekat apa dia panggil, dekat substation. Okay, bila dekat substation kita akan switch on, switch off. Okay. Kita tutup, kita buka breaker sebab kita nak ke buat maintenance dan sebagainya. Ataupun bila kita tutup breaker balik, kan, bila proses tu tak betul, atau bukan tak betul pun, proses tu kalau ada pun sebenarnya, dia akan menghasilkan switching impulse. Okay. Yalah, biasa macam kalau macam kita off kan, tiba-tiba kita on, dia bukan terus naik cantik daripada kosong pergi ke satu. Dia mesti ada overshoot sikit. Jadi overshoot sikit tu yang switching impulse tu lah. Switching impulse.
Okay. Jadi switching impulse ni dia basically voltage yang dia sekejap saja, impulse saja, tapi voltage level tu tinggi. Alright. Jadi worse for extra high voltage system would cause damage or failure to the transformer and generator. Kenapa? Sebab high voltage system ni ialah contoh 500 kV. Kalau kita switch on switch off dia punya breaker, kalau normal rating 500 kV, bila ada overshoot lagilah tinggi kan. Macam itulah maksud dia. Okey, itu satu. Ni dua. Ni sebenarnya dua. Dua. Ini tiga. Oh. Faulty on the line. Fallen by tree branch, storm, component failure, vibration, vandalism. Okey, dan sebagainya. Maknanya ada gangguan luar. Okey. Selain petir itulah. Okey, gangguan luar yang pada overhead line tu dan could trigger the over voltages. Contoh macam kalau um, tadi pokok kan, pokok jatuh dekat satu line tu, di pokok tu dia dah hasilkan laluan pergi ke ground. Jadi itu dah line to ground fault. Bila laku line to ground fault, jadi dia dah tak balance, jadi voltage akan tinggi. Dan surge would cause damage or failure abnormal work of transformer insulation and generator speed. Sebagainya, basically dia akan affect anything yang connected to the line lah. Bila dah satu line dah over voltage, satu line lagi pergi ke ground, kosong volt. Jadi apa yang bersambung dekat kabel tu, kalau belakang ni generator, depan tu transformer kan. Dia akan menghasilkan damage, failure atau abnormal uh, effect lah pada insulation atau generator tu. Right, ada gambar saya cuba cari. Ni contoh copy image. Ini contoh storm lah. First off storm tadi kan. Storm tadi. Fallen tree ada tak contoh? Ini pun menarik juga ni. Ialah fallen. Okay, setakat ni boleh faham? Boleh doktor. Kamu sambil baring-baring lah tu sebenarnya. Tak kisah pun. Sambil makan. Sambil minum kopi. Kan? Itu yang seronok belajar online ni. Ada gambar yang menarik ni nak share kat sini. Kalau baring line tak laju doktor, kena duduk. Line?
Ya, betul. Baring-baring takut terlelap lah Okay, tak apa. Relax je. Image. Oh lah, tak apalah. Nanti kemudian lah saya check. Dia sebenarnya macam letak gambar ni pun bukan sebarangan juga ni. Takut takut gambar tu tak sesuai dengan konten ni. Jadi salah. Nanti kamu dapat info yang salah pula. Gambar yang salah. Rise in ground potential. Ini pun ada juga tapi kita tak bincang lagi. Direct impact. Ini penting lah. Tak apa. Ni buang lah. Takut salah faham ni. Okay. Power frequency. Heavy contaminant deposit on the insulator surface would increase the conduction properties of the insulator. Cracking and erosion are generated from this and will damage the insulator. Wah, ni banyak juga nak faham ni. Ni saya rasa kalau tak belajar dekat chapter 2 ni tak boleh nampak benda ni. Okey, saya dapat ada gambar macam ni Sekejap Insulator pollution overheat Okey, ada gambar yang sesuai. Image. Alright, ini dia. Ini masukkan dengan heavy contaminant deposit on the insulator surface. Okay, ini yang dipanggil insulator. Insulator apa String insulator, glass insulator. Okay, ini kamu tahu kan kat mana ni kan? Ini dekat overhead line lah. Overhead line. Okay, so kalau tengok kat bawah ni, gambar bawah ni, ini adalah konduktor. Konduktor yang kita pegang ni, inilah overhead line dia. Kabel dia, konduktor dia. Kemudian kita tak boleh main sangkut aja benda ni. Dia tergantung, jadi digantung oleh dengan insulator ni. Dan atas ni ialah dia punya tiang tu. Tiang yang pegang insulator ni. Okay. Jadi tiang ni ialah kalau macam contoh ada sebahagian negara dia masih pakai kayu lagi. Tiang ni pakai kayu lagi. Australia pun pakai kayu lagi. US pun pakai kayu lagi. Kayu ni mudah untuk dapat kat sana. Jadi dia tiang ni kayu mestilah grounded lah atau 0 volt lah. Kan? Kita gantung insulator ni dan inilah yang high voltage dia 11 kV sebagai contoh. Okey. Kalau saya punya mouse cursor ni saya tunjuk nampak kan? Nampak. Nampak Okey. Nampak. Okay. Alright. So dekat sini, yang sini 11 kV contoh. Ini ialah 0 volt. Kan? Dan ini ialah insulator. Dia nak insulate, dia nak asingkan, nak bagi penebat antara ni dengan ni. Alright. Tapi, dia cakap sini, heavy contaminant deposit. Okay. Contaminant, kotoran daripada kilang-kilang punya asap ke sebagainya lah. Alright. Dia akan, atau daripada jerebu, dia akan deposit atau melekat ke atas surface ni. Right. Dan contaminant tu dia bukanlah insulation yang baik sebenarnya. Kan, especially kalau dekat-dekat dengan laut. Kan, transmission line yang dekat dengan laut, dia punya udara tu banyak dengan garam kan. Garam tu boleh conduct electricity. Boleh conduct electricity ke? At least dia tak bagus sebagai insulation lah.
Alright. Jadi bila deposit kotoran tu, contaminant tu ada dekat atas, kat surface ni kan, on the insulator surface, jadi dia akan makin banyak, lama-lama nanti arus elektrik boleh mengalir. Dia boleh mengalir lalu pergi ke sini. Now, would increase the conduction properties of the insulator. Jadi ini ialah abnormal flow of high voltage. Patutnya tak berlaku lah. Jadi kalau kat sini, lama-lama ni boleh terbakar. Kalau budak-budak pegang kayu ni pun boleh takut kena renjatan. Lagi-lagi kalau lepas hujan, kan, kayu ni basah kan, dia meresap kan, bahaya. Abnormal flow of high voltage. Itu masukkan. Ni pun benda lain ni. Corona pun benda lain juga ni. So sebenarnya banyak juga nak dibincangkan benda ni. Nak tengok kalau nak fahamkan. Right. Intense corona is seen on the insulator surface and fitting. Regular cleaning is required and grading ring is used to minimize the corona. Okay, apa yang dimasukkan ni? Corona. Sekejap, saya cari gambar. Okay, beberapa gambar. Ni yang dipanggil corona. Corona ni bahasa apa saya tak tahu, tapi dia punya maksud dia crown kan, crown. Crown. Jadi ini yang dipanggilkan corona. Corona is seen on the insulated surface and in fitting. Regular cleaning is required and grading ring is used to minimize the corona. Alright. Kat sini gambar yang jelas kamu boleh nampak dekat sini lah. Letak gambar shape bulat ni. Doktor. Ya. Insulator tu buat daripada apa? Insulator. Kalau untuk case ni, dia ada dua jenis. Satu glass, satu porcelain. Ini glass. Porcelain ada juga. Porcelain. Ini pun glass. Ini glass. Porcelain ada. Ini gambar dia. Ni. Nampak kat situ ada dua dot. Saya zoom sekejap. Kan, dua dot biru tu kan. Itu ialah discharge lah. Electrical discharge. Kadang-kadang macam kat rumah tu, dekat soket tu, kalau ada terlonggar ke apa, kita nampak macam ada elektrik kan. Itulah dia. Electrical discharge lah tu berlaku dekat sini. Electrical discharge tu berlaku dekat sini. Sebenarnya tak bagus. Sebab makin lama benda dia akan merosakkan insulation tu. Okay. Jadi, sebagai contoh dia cakap regular cleaning is required. Mungkin sebab kat sini ada kotoran. Kalau dekat TNB, dia memang tetap pasti praktis TNB. Tapi dekat luar negara yang saya faham, dia praktis memang dia akan pakai kamera, teropong nak tengok bersih ke kotor ke kan, dari bawah. Kat bawah tu ada teropong tengok bersih ke kotor ke kan. Siap ada kat luar negara pakai drone lagi. Dia pakai drone, naik dia tengok. Kalau ada kotor dah rosak, dia akan tukar. Okay. Jadi ini pun dia dah letak corona ring ni atau grading ring ni. Ring ni pusat lilitan ni kan. Ring ni. Sebab apa? Sebab dia nak bagi corona tu berlaku dekat hujung sini. Jadi maknanya kalau rosak tukar ni sahajalah.
Tukar ni saja. Rosak tukar baru benda ni. Ring ni. Dia tak merosakkan insulator ni. Kalau tak lagi teruk, discharge tu berlaku kat sini. Minimize the corona. So, ini adalah abnormal flow of high voltage. Kalau kamu pergi dekat-dekat dengan transmission line, biasa macam tengah malam atau subuh, rumah saya sebelah tu ada transmission line. Pagi-pagi tu memang dengarlah bunyi dia, bunyi corona tu. Cuma kita kena ada special camera lah untuk nampak ni, tak silap lah. Atau mungkin sebab benda tu terlampau tinggi saya tak nampak, tapi boleh dengar, sepatutnya boleh dengar. Alright. Induce voltage travel from far remote side. Ni tak nampak tak ada gambar ni. Ni pun tak ada gambar, tak. Tracking and erosion are generated from this and will damage the insulator. Tracking erosion Sekejap. Ni dia bawah kategori ni tadi. Okay. Right? What people do with high voltages. Okay. Saya sambil update lah. Okay, slide ni. Dia dah lama tak update. Apa dia cakap ni? High voltage is used in transmission line to deliver. Dia cakap lagi, okay. In this case, more power can be carried with less current. Ya, betul. Maknanya, kalau kita naikkan voltage, kita boleh kurangkan current. Jadi, bila kurang current, kita boleh guna konduktor yang lagi kecil. Okay, betul. Kemudian, high voltage also used in other application, medical, transportation, cathode ray CRT ni tapi dah lama tak pakai lah. Ni TV lama. Ni TV lama kan, yang besar tu. Dia pakai high voltage dalam dia kV juga tu rating. Spray painting, balance inductor, ignition, etc. Ignition, starting kereta, engine pun sebenarnya voltage dia tinggi juga tu. Tapi saya tak sure berapa voltage ya. Tapi voltage dia tinggi. Right. Transportation. Untuk transportation macam MRT kan, dia guna berapa 22 kV ke kat atas tu. Train heat connection. Okay. Kan. Taklah, kita sebenarnya suka ada gambar-gambar ni. High voltage. Ni train dia. Kan. Sambung ke high voltage kat atas ni. Kalau dekat luar negara, contoh saya pernah tengok, dia pakai bas. Bas tu dia ada, apa dia panggil atas ni lah kan. Atas dia ada. Kemudian dekat jalan raya, dia ada overhead line macam ni. Dan bas tu dia boleh lalu tanpa ada track lah. Dia ikut laluan je lah. Dia ikut laluan biasa, jalan raya biasa. Kereta pun boleh lalu. Cuma dekat lorong tu, atas tu ada overhead line macam ni. Jadi bas tu dia ada
apa benda dipanggil ni. Jadi bus tu bus elektrik. Bus elektrik ni jadi dia boleh pergi mana-mana lah. As long as laluan tu atas tu ada line ni. Dia tak. Macam tu lah. So of course lah. Dia tak boleh lah pakai voltage rendah kan. Mesti voltage tinggi lah. Ini adalah manipulation of energy. Okay, kita nak guna untuk transmission line. Kita nak guna untuk transportation. So apa lagi kita guna untuk high voltage? Untuk buat laboratory test. Untuk guna dalam laboratory test. Kita guna high voltage dalam makmal untuk investigate breakdown pada insulation tu. Okay. Creating new item with good electrical withstand characteristic. Okay. So maknanya dekat sini, dekat lab kita akan generate high voltage. Kita test pada insulation tu. Kalau insulation tu boleh tahan dengan voltage yang tinggi, makna insulation tu bagus. Kalau insulation tu tak boleh tahan, dia breakdown berlaku. So insulation tak bagus. Alright. Itu yang dimaksudkan dengan laboratory test. Ini yang kita akan tengok nanti chapter 3 dan 4 lah. Generation of high voltage, measurement of high voltage. Right. So isolator atau insulator, surge arrestor, grading ring tadi pun kita boleh test juga. Untuk check dia punya reliability. Nature test. Lightning, nature ni. Corona 2010 lihat. Scientists involved in nature world to investigate the mechanism of lightning, corona inception during various weather conditions, impact of wind induced on the line, electromagnetic fields propagation, etc. This contributes to the knowledge of better understanding the concept and also helping the laboratory work. Alright, ini lebih kepada nature lah, berkenaan dengan yang senang kita nak relate dengan lightning lah. Lightning kan. Tak apa. Okay, sources of high voltage generation. Sumber-sumber high voltage. Mana kita boleh dapat? Daripada luar dan daripada dalam. External. External sebagai contoh nature lah. Seperti lightning. Lightning strike. Itu nature lah. Ni belut pun boleh juga hasil high voltage. Internal. Man-made generation. So dekat generator, power transformer, circuit breaker, semua ni ialah high voltage equipment lah. Tapi source dia ialah generator lah kan. High voltage generator. High voltage generator. Kemudian kita tengok type of over voltages. Jenis-jenis over voltages. Okay. Voltage tu yang normal rated 11 kV, 22 kV, 33. Okay. Dekat Malaysia take note, dekat Malaysia kita biasa dengan 11 kV, 33 kV, 132 dan sebagainya. Tapi dekat Johor, khas kat Johor tak silap saya, tak tahu ada tempat lain, tapi yang saya tahu kat Johor sahaja ada 22 kV. 22 kV. Tempat lain tak ada, negeri lain tak ada. Saya pun tak check kenapa. Tapi jangan terkejutlah kalau ada 22 kV sistem kat Malaysia. Alright, itu ialah rated voltage. Tapi over voltage ialah abnormal flow juga, abnormal condition of high voltage lah. Dan kita tak sepatutnya ada all voltages berlaku sentiasa. Dia kalau berlaku pun sekejap saja. Okay. Contoh, kita boleh kategorikan pada dua. Satu ialah power frequency, satu ialah transient. Okay. Ada tak gambar kat sini? Gambar pun tak ada kat sini. Okay, power frequency ialah 50 Hz. Okay, maknanya over voltage tu berlaku 50 Hz. Dia 50 Hz waveform tapi dia tinggi.
Okay, voltage dia tinggi. Okay, 50 Hz, 60 Hz. Dan kalau dia continuous, maknanya dia berlaku lebih daripada 3,600 saat. Macam continuous, dia tak berhenti-henti. Ada je over voltage tu. Okay. Kalau dia temporary, dia berlaku sekejap saja. Okay. Saya rasa perlu ada gambar lah ni. Tapi kat sini dia cakap, more studies of over voltage level will be taught in subject 4. Ni nanti chapter, bukan subject 4 ni, chapter 6 lah. Chapter 6 akan ada. Jangan tengok. Dan transient ni dia sekejap lah, macam impas lah. Dia naik sekejap, turun, dah habis. Dia berlaku sekejap je. Tak apa tu, nanti kita tengok lah dekat apa, chapter 4 dan chapter 6. Alright, main international bodies. IEEE, IEC, SEAGRAE. Ini tak payah ni ISS ni. Ni buang lah ni. Okay. IET. Kita boleh tambah ni kot. SEAGRAE, British Standard. British Standard. Mana ni tu? Ada yang baru masuk. Okay. Standard. Boleh lah. Wikipedia aja. British standards are standard produced by the BSI Group, which is copied under Royal Charter and which formulates the standards. Okay. Standard international bodies yang kita boleh refer. Pasal. Baik kan. Okay, IET, IEEE, ICC, GRAE ada lagi lah. GRAE. Macam kalau saya banyak pakai 3 ni lah. 3 ni. 3 ni banyak. Tadi IEC kita dah tengok kan. Okay, IEEE pun ada keluarkan standard juga. Yang saya buka contoh. Standard IEEE. Mana? Right. Ini dia. Ini ialah standard IEEE. IEEE base dia dekat US. US, Kanada. Okay, North America lah basically. So dia pun ada keluarkan standard. Ini ialah IEEE guide atau standard for the application of frequency response the transformer. Okay. Dia punya standard nombor dia ni IEEE standard C57149. Tadi IEC 634-18 kan. Ini IEEE standard C57 tu dia ada nombor dia. Jadi inilah orang-orang yang dikira expert yang hasilkan discuss, meeting, bincang semua untuk hasilkan standard ni. Tony McGrail. Semua ni saya rasa orang dekat North America lah.
Okey. Ada meeting kat sana kan. Daripada tunjuk general lead connection diagram. Macam mana nak sambung test specimen macam ni. Ini sambung sini, ni sambung sini. So supaya semua supaya semua boleh refer. Ini adalah standard kita. Semua refer supaya semua sama. Dan kalau ada orang nak argue, kita tak boleh. Sebab apa? Sebab kita dah refer standard yang ini. Di mana expert dah discuss untuk hasilkan satu dokumen rujukan. Ni. Test nombor 1 buat apa, test nombor 2 buat apa, test nombor 3 buat apa. Satu ni sambung ni, ni sambung ni. Kalau 3 phase, kalau single phase ni sambung ni. Macam tu lah basically. Tu IEEE contoh. Next ialah SIGRE. Okay. SIGRE. Sikit lagi nak habis ni. Apa tadi? Ni. Next ialah SIGRE. SIGRE, kita tengok. SIGRE pun dia ada keluarkan dokumen untuk kita buat rujukan. SIGRE ni dia Europe. Okay. Europe, Australia, New Zealand, Malaysia pun ada SIGRE, tapi mostly orang TNB lah yang join di meeting dia, kan? Contoh SIGRE. Ni SIGRE dokumen ataupun technical brochure dia panggil. Technical brochure 445, Guide for Transformer Maintenance. Okay, ni working group yang group ni yang hasilkan. Macam grup makmal pula kan. Ni dia punya members dia. Ni banyak dekat Europe lah. Europe, UK, Jerman, Brian Sparling ni. Brian Sparling mana ni? Ni ada dia punya initial, itulah negara dia, France, UK, Kanada rasanya. France, apa? Spanyol, US. Okay, tak apa. Ni. Suggest. Ikut standard dia. Ni commissioning. Kan, transformer baru pasang, baru commission dekat site. Lepas tu operate. Operation lah. Operation macam biasa. Kemudian kita boleh pilih sama ada nak buat maintenance ikut masa, time based maintenance setiap tahun, ataupun online condition monitoring. Kita boleh juga buat online, monitor online 24 jam, ataupun kita boleh juga buat time based condition monitoring atau monitor. Ni monitor, ni maintenance, kan? So kemudian kalau normal, yes, okay, tak apa, bagus. Operation macam biasa. Kalau tak normal daripada maintenance atau monitoring tu indicate tak normal, no, kita kena buat test lah. Further investigate lah problem dia. Kalau minor work perlu repair sikit, kenalah maintenance lah, corrective maintenance. Kalau major work banyak rosak dia, kita kena buat technical and economic evaluation. Nak boleh repair ke tak repair. Kalau repair berapa mahal atau lebih baik beli baru, macam tu. Kalau lebih baru, kita scrap and replace. Kalau boleh repair, kita refurbish or repair. Macam tu lah. Sama lah lebih kurang macam kereta lah. Kereta, kita biasa buat time base kan. Setiap setahun ke apa kan. Contoh. Lepas tu kalau rosak ke apa, rosak. Enjin rosak. Kena banjir itu, tenggelam. Lagi jimat kita repair ke atau kita tukar baru je. Kalau kereta tu pun dah second hand, dah 20 tahun. Baik kita scrap lah. Daripada repair pun mahal. Macam tu lah lebih kurang. Guideline dia lah. Degree dia.
guideline. So basically macam kamu nanti bila kamu kerja, kan kamu dah masuk kerja, kamu tak tahu nak rujuk mana, kamu boleh rujuk lah SIGRE ni. Macam mana nak buat. Kan mana tahu kamu punya boss nanti cakap, okay kita nak punya transformer ni nak buat macam mana, nak scrap ke apa ke kan. Nak buat apa, nak buat maintenance macam mana. Sebab sebenarnya bila dekat industri ni, banyak juga yang masih tak aware dengan cara kita nak buat maintenance ni. Kan? Kalau kamu masuk Petronas atau kamu masuk TNB, dia dah ada guideline yang diorang develop sendiri. So kamu sebagai engineer baru bila masuk boleh rujuk, boleh refer je lah. Ikut je lah senior engineer ke kan untuk buat. Tapi macam kadang-kadang ada kilang tu, yang kilang baru, yang dia ambil orang baru. Bila kita tanya, oh ini transformer tak pernah buat apa-apa maintenance. Tak pernah check pun condition dia. Takut silap-silap meletup. Kan? So itu yang kita nak cuba elakkan. Kita kena buat maintenance. Ni sambungan dia. Ni saya ada gambar ni. Inside bladder. Tak apalah ni lah. Nanti kalau sempat, kalau saya ingat saya share gambar dia. Okey, ini ialah SIGRE. Okey, working group A2 transformer. Dia ada juga untuk kabel, ada juga untuk switch gear, ada juga untuk rotating machine, generator dan sebagainya. Right? British Standard pun ada. Saya buka sekejap je lah. British Standard. Right, British Standard 644-2. Instrument transformer. Ini untuk instrument transformer. Dia bukan power transformer, dia beza. Okay. So kita boleh rujuk. Term-term dia. Minimum temperature, maximum temperature. Benda ni kamu nanti masuk kerja kena baca lah ni. Memang kamu kena baca benda ni. Nampak? Baca boleh doktor, nak ingat tu. Dia tak perlu ingat. Tak perlu ingat. Tak boleh ingat. Tak perlu ingat benda ni sebab bila kamu baca, kamu faham kan. Nanti nanti bila terlupa cari balik hari tu ni pasal ni cari dekat standard ni. Aku hari tu baca dekat IEC. Hari tu baca dekat IEEE. Kamu tengok saya punya standard ni. Saya dah baca conteng saya. Mana contoh IEC 634 dan elektrik. Ni banyak conteng-conteng. Saya baca ni. Saya tanda. Sebab nanti orang nak tanya. Contoh macam ni. Kalau kita test rotating machine. Kan, macam generator, kita test generator. Berapa nilai acceptance dia? Nilai acceptance dia macam ni lah. 0.02. Ni 0.05. Kalau lebih, tak bagus. Kalau kurang, bagus. Macam tu lah. Ini ialah standard. Dia kata. Baca ni. Kalau bacaan dia rendah, dia tinggi sebab apa? Semua ni ada. Memang kena baca lah. Tinggal rajin tak rajin je. Nanti kamu dah kerja nanti. Bila dah kena pressure dengan bos, memang kena baca je lah. Apa boleh buat. Kan? Alright. IT ni dia tak ada standard, dia lebih kepada jurnal lah. Dan boleh jadi membership lah. Boleh buat membership. Alright. Importance of proper high voltage system in place. Ini adalah blackout kat sini. Sebab apa entah. Kena cari balik lah. 14 Ogos 2013. Ni kat mana 14 Ogos. Blackout. North East Blackout. Ini 2003 2003. North East Blackout. Okay.
Saya baca lah, kamu dengar. Northeast blackout of 2003, widespread power outage throughout parts of northeastern and midwestern US. Dan Canadian province Ontario pun terlibat juga. 7 jam lah. Maknanya besar ni. Satu tempat yang luas lah. Saya rasa lebih besar daripada Malaysia agaknya blackout. Kat sini dia cakap the blackout proximate cause, punca dia disebabkan software bug in the alarm system. So maknanya bug dalam software tu, software alarm system tu at the control room, which rendered operators unaware of the need to redistribute load after overload transmission and drop into foliage. So maknanya dalam sistem tu, alarm tu, dia tak inform kepada operator untuk distribute load. Tahu? Okay, load tengah tinggi. Okay, load tengah tinggi dekat certain transmission line. Jadi sepatutnya alarm system tu beritahu operator supaya redistribute load lah. Agihkan sikit load dekat transmission line lain. Supaya transmission line lain bawa lah load yang tengah tinggi ni, kan, dia agihkan kan. Jadi tapi alarm system tu tak beritahu, jadi last kali trip, jadi satu kawasan yang besar ni lah tak ada elektrik lah. Macam tu lah maksud dia tu. Tapi ni lebih kepada komputer lah alarm system dia. Okay. Tapi tak ada kena dengan ni lah yang kita belajar sangat lah kan. Insulation apa semua itu lebih kepada alarm system lah. Ni transformer terbakar ni. Ini contoh mungkin sebab minyak dah tu dah lama sangat contaminated. Lepas tu ada flashover, lepas tu terbakar lah. Ini gambar kartun. Tapi lebih kurang dia maksud macam ni lah. Dia punya, kalau ada contamination kat surface ni, dia boleh berlaku lah breakdown ni. Ni panggil breakdown ni atau flashover. Pergi ke dekat atas ni. Atas ni ialah grounded lah. Grounded. Sambung ke ground. Jadi sepatutnya insulator ni dia sebagai penebat, dia akan asingkan lah konduktor ni, high voltage konduktor ni dengan ground ni. Tapi mungkin sebab kotoran kan, contamination deposited onto the surface of the insulator, jadi breakdown berlaku. Contoh gambar ni yang lightning strike dekat overhead line. Okay. Okay, sebab tu overhead line kita yang paling atas tu ialah shield line. Kamu pernah dengar kot benda ni. Ke atas tu dia ialah shield earth wire. Ada. Sekejap. Okay. Right. Lepas tu atas tu kita ada earth wire lah. Tengok kat sini. Kita ada earth wire kan. Ni earth
tower. Dia terus sambung terus kat tower ni. Tower ni besi, ni pun besi, ni konduktor. Jadi tower ni terus sambung ke ground, sambung ke ground, jadi 0 volt lah. Tapi kalau tengok dekat konduktor kat sini, high voltage konduktor ni, dia konduktor ni dia ada insulator. Kan? Dia ada insulator untuk asingkan konduktor high voltage ni dengan 0 volt ground ni. Samalah sini pun. Jadi dekat sini bila kita letak atas ni, bila petir sambar, dia akan sambar atas dulu. Okay, dia akan sambar yang atas, earth wire ni dulu. Earth wire ni dulu dia akan sambar. Dia akan strike earth wire ni dulu. Instead of konduktor ni. Ini sebahagian daripada insulation coordination yang kita akan belajar lah chapter 6 nanti. Dan ini pun ada kiraan juga. Kita tak boleh nak cross arm ni, tak boleh terlampau jauh. Sebab kalau tak nanti earth wire ni tak akan lindung ni. Kalau jauh sangat, petir boleh sambar juga tepi ni sampai juga. Dan berapa jarak antara ni dengan ni, ada kiraan dia. So itu dalam insulation coordination. Alright. Okay. Betul. Ini yang saya cakapkan, dia punya pole dia masih pakai kayu lagi. Jangan terkejut lah. Bila saya tengok dekat pergi luar negara, tengok terkejut masih pakai kayu lagi. Ingat kuno, tapi bukan sebab kuno, sebab itu ialah material yang paling murah lah dan masih reliable lagi. Alright, saya rasa itu sahaja. Ada apa-apa yang berminat nak tanya? Dah buat internship tak? Ada nak tanya soalan apa yang pengalaman kamu pernah? Kita tak ada buat lawatan tapak ke? Lawatan boleh je. Kita tak jauh, paling dekat dalam UTHM pun boleh. UTHM ni UTHM ni kita ada incoming kita 33 kV, 33 kilovolt. Ada transformer 2 biji dekat tepi sana tu, dekat kalau kita exit dekat apa nama kilang tepi tu. Kan? Kilang kayu. Kilang kayu Evergreen tu. Itu dia ada transformer besar situ 33 kV. Kita boleh pergi tengok, dari situ kita boleh tengok ini transformer, ini dia punya radiator. Ni high voltage, ni low voltage. Lepas tu kita boleh tengok dia diagram dia. Dia punya single line diagram. Ni 33 kV, dia sambung pergi ke transformer lain 11 kV. Dia akan tunjuk dekat drawing tu. Tapi semua underground lah, underground cable pergi ke 11 kV pencawang elektrik. Jadi kalau kamu pusing-pusing UTHM ni, nampak PE03, PE05, PE08, PE tu pencawang elektrik lah. Macam contoh dekat kafe yang apa? Kafe College KTF kan? TF. Tepi tu ada pencawang elektrik. Tapi kita tak nampak lah. Buka pintu dalam tu nampak lah transformer. Lepas tu nampak lah switch gear dia. Nampak dia punya kabel tak nampak lah. Semua underground kan. Tapi itu datang daripada yang besar tu. Doktor pun boleh masuk kan? Macam mana? Kena jalan-jalan dengan doktor pun boleh kami masuk bilik-bilik tu. Tak, saya pun tak ada kunci. Saya kena minta permission jugalah. Tapi semua ada kat sini Ada yang ada di UTHM ke? Ada Parit Raja ni. Parit Raja, okey. Tak apalah, kita buat siapa yang ada boleh datang kan. Siapa yang tak ada kita apa? Instagram live je lah. Saya rasa semua ada tu. Nak makmal kan? Makmal tahun 4 kan? Okey, boleh. InsyaAllah. Lepas tu ada kenderaan lah. Senang. Tak pergi jauh-jauh lah. Jauh-jauh nanti macam-macam paperwork lah apa semua.
Okey, nanti kamu ingatkanlah saya call PPH untuk kita tengoklah baru kita dapat appreciate kan apa yang kita belajar ni. Boleh. Tapi nanti bila kamu dah masuk kerja, benda ni yang kamu tengok tiap-tiap hari. Tak apa tu, kita tengok awal sebelum kerja. Okey, boleh insyaAllah. Alright, nanti slide ni saya akan share. Ada soalan lain? Ada yang dah pergi internship tak? Kalau dah internship boleh pergi lagi doktor? Tak, maksud saya macam kamu internship dekat mana? Ada yang kamu dah tengok pasal ni buat kerja pasal high voltage ni? Saya internship bahagian construction tapi tak adalah bahagian high voltage. Construction buat apa? Ada buat earthing untuk bangunan, Faraday apa? Faraday cage tu. Faraday cage. Itu Faraday saya cage. Bangunan apa pakai Faraday cage tu? di bangunan construction apa lah, macam elektrik. Macam nak buat kilang elektrik. Okey. Faraday cage tu tak semua pakai tu, ada certain occasion je kita pakai Faraday cage tu, macam makmal kita ada Faraday cage supaya kita nak elak interference dari luar. Jadi kita buat Faraday cage supaya kita apa kerja-kerja elektrik atau lab atau eksperimen kita buat dalam tu dia tak dapat gangguan dari luar lah. Tu mungkin sebab dia kilang elektrik, mungkin sebab tu ada buat. Kilang elektrik macam komponen elektrik. Komponen elektrik. Mungkinlah sebab dia akan buat lab dalam tu. Dia akan test. Contoh macam kilang kabel kan. Kilang kabel, buat kabel, high voltage kabel, dia mesti ada high voltage lab. Jadi ada Faraday cage. Dia akan buat test dalam tu, nak tengok kabel yang dihasilkan tu okey tak okey. Nanti akan datanglah klien kan yang nak beli kabel tu datang, dia akan witness, dia akan tengok. Okey, buat test, kabel tu okey. Inject high voltage, tak ada isu. Tu ada guna mold tu. Buat copper wire, tanam kat rebar. Tu pun ada kat buat. Daripada earthing lah, grounding system lah. Itu pun insulation coordination juga tu. So nanti mungkinlah boleh relate kan nanti. Tapi chapter 6 lah nanti kan. InsyaAllah. Saya ada buat doktor tapi saya tak faham sangat. Ya, mana? Yang mana? Kat jurutera uji data, Juta Bandar Baru dah. Destination calibration. Calibration. Saya testing relay je lah dekat kilang site-site dekat Kota Tinggi semua. Sikit lah. Sebulan je tak dapat banyak sangat. Follow engineer tu buat relay calibration, lepas tu kalau okey dah calibrate tanpa stiker kan. Ya betul. Valid 1 tahun, valid 2 tahun. Itu relay calibration. Tapi relay calibration tak pakai high voltage je. Cuma basically kamu tahulah apa tu relay, apa itu switch gear, switch board kan. Sikit. Dia ada job. Lepas tu ada testing transformer juga kat dengan switch gear tu bahagian lain lah, tapi dia macam meluas sikit lah. Saya sikit je. Company tu company lama tu buat testing tu kat Bandar Baruda tu, dia dekat dengan masjid tu kan. Betul. Dia mau anak budak sijil lah. Company lama tu. Tinggal lagi macam kalau dia dapat macam kamu follow tu perlu ada tu NTSP ke safety passport ke? Dia kena ada green card. Green card. Kalau green card tu maknanya construction site lah. Masuk site. Sebab site tu ada site yang macam construction site, maknanya macam site yang masih dalam construction, tak siap lagi. Itu nak masuk kena ada green card. Tapi ada juga site yang memang dah siap. Tu kena macam contoh nak masuk TNB punya site kena NTSP, NIOSH Tenaga Safety Passport. Kalau nak masuk site macam dekat Tanjung Bin,
Tanjung Bin apa itu ATB Tanjung Bin apa. Dia oil and gas punya plant. Nak kena ada OGSP, Oil and Gas Safety Passport. So maknanya benda tu kita tak semudah-mudah masuk lah, dia nak kena safety passport. Itu yang bila buat internship tu, kalau company tu tanggung buat safety passport, bagus lah. Kalau tak boleh masuk tu untuk buat Itulah kerja. macam ada satu company, kawan saya lah, dia TMB dia kena buat dia NIOSH nak masuk. Nak TMB kena ada NIOSH, tapi yang lain juta ni dia masa tu dia bagi saya masuk lah. Dia bagi, sebab mungkin saya kata dengan dia saya nak lebih sikit belajar, betul dia masuk, bagi masuk, bagi chance sikit lah. Sebab sebenarnya TMB tu tak boleh sembarang juga NIOSH. Ya, kalau siapa nak tahu contoh NTSP tu, yalah, nanti kamu dah kerja ni banyak requirement safety tau, kamu kena follow. Contoh safety passport yang NIOSH, yang NTSP macam ni. Kan NTSP level 1, tapi ni dah tamat tempoh dah 2021, saya tak renew lagi. So kat sini dia tulis boleh masuk site TNB, boleh masuk site Sabah Electricity, Malakoff boleh masuk. 2 tahun valid. Ada UTSM tak ada ke buat ni nak NIOSH, kamu kena pergi kat NIOSH dia yang keluarkan safety passport ni. Biasanya company yang sponsor ke? Kalau kamu kerja dengan company tu, company sponsor lah. Kalau itulah internship tu, tak tahulah company tu sanggup nak sponsor kan, sebab benda ni kamu duduk sekejap je kan. Tapi nak buat kerja lah. Kalau visit mungkin dia boleh bagi lain prosedur lah basically. Saya masuk construction pun itu tak sempat pun nak buat green card tu. Green card pun senang juga kan, buat sehari je. Dia lebih, safety passport ni sebenarnya dia lebih kepada safety yang dekat site yang kita kena belajar. Nanti dia tunjuklah video-video yang mengerikan kan. Kena hempap lah, orang ni kena tembus tanah lah, crane jatuh apa semua tu. Lepas tu hujung tu kamu ambil test, lulus, ada bagilah. Contoh macam ni, green card. CIDB green card kan. Jadi waktu saya internship saya buat, tapi ni saya dah renew lah. Masa tu RM50 je. Sekarang dah baru lah. Dah baru dah. Dah cantik. Ni pekerja binaan am ni. Ni kuli pun pakai ni juga nak masuk site. Sama lah. Macam NTSP ni, kamu nak masuk cat bangunan substation tu pun kena ada. Bukan je engineer je yang dapat ni, tak. Kamu nak cat bangunan pencauran elektrik, kamu nak mesin rumput dalam pencauran substation tu kena ada juga. Sebab dia akan ajar mana yang boleh sentuh, mana yang tak boleh sentuh, mana yang boleh pergi, tak boleh pergi, macam tu lah kan. Itu tujuan dia safety passport ni. Doktor, saya nak tanya, ada kelebihan ke kalau macam ada yang certain orang elektrik dia ambil AO, A4, BO, B4 semua tu? Kalau kamu level technician, ada kelebihan lah basically. Tapi kalau kita engineer kita tak perlu kejar lah AO, BO tu. Kita kejar jurutera elektrik kompetent lah. Macam sekarang ni kita tak boleh ambil dah benda tu. Saya rasa, saya tak pasti tak boleh ambil, tapi saya rasa boleh je sebab dia open je kan. Tapi kita ada degree, kita engineer, level engineer, baik kita ambil JEK, jurutera elektrik kompetent. Kemudian kita ambil JPE, jurutera perkhidmatan elektrik. Itu lagi sedap tu. Sekali sign report, berapa boleh demand kan. Report tu 10 muka surat, demand lah 1 page berapa. Benda-benda macam tu ambil kat luar doktor, JPE. Itu bawah suruhanjaya tenaga. Tapi first step kamu kena ambil register dengan BM kan, graduate engineer. Lepas tu dapatkan IR, dapatkan professional engineer. Lepas tu baru boleh kamu mohon untuk ambil JEK lah, jurutera elektrik kompetent. Itu dia punya
ujiannya dengan Suruhanjaya Tenaga lah. Kena kerja 5 tahun kan? Itu yang 3 tahun minimum kan untuk IR kan. Lepas IR baru boleh mohon untuk jurutera elektrik kompetent. Jurutera kompetent ni macam kalau nak buat switching, dia ada level 33 kV, 132, 275, 500. Lepas tu JPE, jurutera perkhidmatan elektrik. Tu yang paling tinggi lah, level yang paling tinggi, jurutera perkhidmatan elektrik. Tak ramai kat Malaysia ni benda tu. Orang yang ada JPE. Tapi macam nak dapat IR tu, IR dalam kan IR ada dua kan, ada dalam industri dengan akademik. Ambil yang industri punya lah IR sama je, dia tak ada beza. Sama je. Lagi IR dia ada PE, dia satu PE, satu lagi PEPC. PE ni ialah Professional Engineer. Semua kena ambil tu dulu sebelum nak pergi lagi atas. Kemudian selepas PE ni dia chop hexagon. Dulu chop bulat. Chop IR tu bulat dulu. Tapi yang baru-baru tak tahu berapa tahun lah. PE atau IR dia dapat chop hexagon. Chop IR tu hexagon. Kalau nak dapat chop bulat, dia kena ambil test lagi. Dia panggil PEPC, Professional Engineer with Practicing Certificate. Chop bulat tu yang laku sebenarnya. Tapi sebenarnya yang ikut tempat dia laku tu maksudnya macam kalau kerja dekat konsultan kan, nak chop drawing kan. Itulah yang bulat tu pakai. Tapi kalau macam yang kamu kerja dekat siapa tadi? Kerja dekat jurutera uji apa? Jurutera Jutah. Jutah tu kan? Dia mesti ada seorang tu, JPE tu, jurutera perkhidmatan elektrik. Ada. Rasanya dia bos lah tu. 500 kV dia ada. Dia punya tu. 500 kV. Itu yang laku untuk relay calibration semua tu nak kena ada dia lah. Ada chop dia. Chop dia. Kalau tak ada chop tak layan lah. Sebenarnya kat UTHM pun ada juga relay calibration. Kat UTHM pun ada juga dia punya relay yang ada sticker calibration. Mesti ada punya. Itu memang requirement ST. Jadi itu kita panggil kontraktor dari Melaka. TRMS. Dia selalu datang lah. Dia JPE, jurutera perkhidmatan elektrik 500 kV. Dia terbayar lah dia untuk datang check relay tu. Bila macam contoh dekat industri sekarang ni, kalau macam orang tu kerja kat TNB, dia ada JEK kan, jurutera elektrik jurutera elektrik kompetent kan, dia ada lesen JEK. Lepas tu dia masuk Petronas, dia boleh demand gaji tinggi sebab dia ada lesen JEK tu. JEK, JPE, benda tu lesen yang boleh kita demand gaji tinggi untuk masuk kat company tu. Tapi saya tak boleh, saya lecturer. Memang syarat dia lecturer, tenaga pengajar tak boleh ambil jurutera elektrik kompetent. Tak boleh. Kecuali saya berhenti letak jawatan je lecturer, masuk kerja industri, boleh lah dapat JEK. Mohon JEK. So dia nak orang yang betul-betul praktis lah. Sebab benda ni safety kan. Kalau buat setahun sekali, 2 tahun sekali, ingat lupa, silap prosedur tu bahaya lah. Yang ST jagalah, Suruhanjaya Tenaga jaga benda tu. Okey. Ada soalan lagi? Okey, baik betul. Alright, nanti saya share lah dia punya lecture plan, slide semua tu kat sini, dekat author Okey, baik. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih doktor. wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.
Okay, sama-sama.